Masa menunjukkan 4.45 petang, hari Khamis 9 April 2020. Okey. So, hari ni kita akan mulakan kelas kita, iaitu kelas Sains Tingkatan 4, chapter 6, chapter 6, Support, Movement and Growth. Okey. So, support, movement and growth. So, kita masuk ke bahagian 6.1.3, 6.1.3, iaitu relating the hydrostatic skeleton with movement. Okey. So, macam mana haiwan yang tiada rangka keras ni ataupun fluid dia dalam dia punya body cavity boleh bergerak. Okey. Macam mana haiwan yang tak ada rangka keras, hanya ada body fluid, okey, boleh bergerak. So, relating the hydrostatic skeleton with movement. So, contoh haiwan yang pakai hydrostatic skeleton adalah ulat, ataupun earthworm. Earthworm adalah ulat cacing tanah, cacing tanah. So, kita masuk ke bahagian ni. Okey. Nazira nampak tak paparan saya? Nazira. Okey. So, tak ada masalah lah. Okey. Okey, dengar betul. Ini dengar betul The earthworm has a hydrostatic skeleton, which means its body cavity is filled with fluid. Maksudnya, body cavity ni adalah ruang kosong dalam badan. Cavity ni ruang kosong. So, setiap ruang kosong dalam badan dia dipenuhi dengan fluid. Fluid ni adalah cecair. Fluid, Okay. So, the earthworm moves on land with the aid of setae. Allah, saya lupa nak cari macam mana nak sebut perkataan ni. Okay. How to pronounce? C-H-A-T-A-E. Macam mana sebut? Setae. Kitai or Kiti. Kitai. Langsung lain daripada saya punya cakap. Kitai or Kiti. Kitai or Kitty. Lain penuh. Allah Akbar. Macam mana saya search? Kitai or Kiti. Okay, saya nak cakap Kitai ke nak Kitty? Kitty lah, macam Kitai macam pelik Okay. Kitty. Okay, so earthworm ni, dia moves on land with the aid of Kitty. That's it. The bristle found on the side of the body. Bristle ni adalah bulu Okay. There are two types of muscles, circular muscles and longitudinal muscle. Okay, kita tengok next slide. Gambar dia ada kat sebelah. Okay, so ini adalah bila earthworm tu dipotong. Okay, ini adalah rentas dia. Okay, dia punya gambar rentas dia. Okay, Nazira pinkan presentation saya. Yes, Yasmin? Okay. Saya ulang balik Tadi tu perkataan je. Yang tadi tu perkataan je. Saya nak tunjukkan dalam bentuk gambar. Okay. So kita belum tertinggal apa-apa lagi, Yasmin. Okay. So ulang So dalam ulat ni bila kita potong. So ini adalah keratan rentas dia. So dalam body cavity, so body cavity maksudnya adalah ruang kosong ruang kosong dalam badan. Semuanya dipenuhi dengan fluid. So fluid fill cavity. Okay, kat situ part yang tu faham tak? Maksudnya ruang kosong, setiap ruang kosong dalam worm tu dipenuhi dengan fluid. Part tu okey tak? Okay. Okay, next point.
Okey, macam mana earthworm ni dia bergerak, dia macam ada bulu yang halus terkeluar daripada badan dia. Kita tak nampak sangat, tapi sebenarnya dia ada halus dia terkeluar. Dua macam ni, dua. Okey? So, yang ini kita panggil kitty tadi ataupun kitai. So, ini kita panggil kitty. Yang terkeluar ni, bulu yang terkeluar. Pak tu faham? Kitai tu faham? Okey tak ni? Okey. So, ini kitai. So, maksudnya bulu ni dia akan membantu pergerakan earthworm tu. Okey? Dia akan macam dekat tanah tu nanti dia akan gerak tanah tu. Dia macam menyebabkan ada friction antara earthworm tu dengan tanah. Okey, so itu bulu yang terkeluar ni. Okey, itu kita panggil kitai. So, kalau ayat dia kata tadi, kitty bristle found at the side of its body So bulu yang terkeluar daripada sisi ulat tu. Cacing tanah tu Okey. So sekarang ni dia nak perkenalkan lagi satu. Tadi kita belajar kitai ataupun kitty. Okey, bulu yang terkeluar tu. Okey. So kita nak belajar lagi dua terms iaitu circular muscles dengan longitudinal muscle. Okey. So kita tengok balik ke data rentas. Kalau longitudinal muscle yang ni yang ni adalah longitudinal muscle. Dia muscle ni ke belakang, dia memanjang ke belakang. Kalau ulat tu, kejap saya lukis. Saya try lukis Okey, ni ulat. Okey. Kalau longitudinal, dia punya muscle tu ke arah body tu. Muscle dia ke sana. Okey. Itu adalah longitudinal muscle. Okey. Lepas tu dia ada lagi satu muscle iaitu muscle yang menghadap, dia macam jadi ring. So dia adalah circular muscle. So arah muscle tu akan jadi macam ni. Arah muscle tu akan jadi macam ni. So dia punya muscle tu macam ni. Dia setiap ni ada circular muscle. Setiap ni. Okey. So kalau longitudinal muscle dia ke seluruh badan ni, dia memanjang dia punya muscle dia memanjang, tapi circular muscle dia dalam bentuk bulatan tapi ikut body earthworm tu. Okey, tak apa. Okay, sekarang faham tak pasal muscle dia ni? Faham tak? Ada dua muscle dia. Satu longitudinal, maksudnya dia ke seluruh badan, panjang. Satu lagi circular muscle, dia ring, dia circle. So maksudnya dia ada dua jenis muscle. Okey. Pak Yan ni okey lagi sebab dia just structure sahaja. Okey. Tapi bila nak pergerakan okey, kamu kena dengar betul-betul pergerakan. Okey, dengar betul. Ini poin yang penting The muscle in the earthworm also act antagonistically. Kita tahu muscle dia relax dengan contract. So kalau satu muscle contract, satu lagi mesti relax. Contohnya kalau circular muscle contract, longitudinal muscle kena relax. Ataupun the other way round, kalau longitudinal muscle contract, circular muscle akan relax. Okey, kamu kena faham konsep tu dulu. Dia act antagonistically. Faham tak dulu pasal dia opposing, dia bergerak secara opposing. Setakat itu dulu. Okey tak? Kalau seorang contract, satu lagi relax. Okey, saya ulang balik So kita ada berapa jenis muscle dalam earthworm? Ada berapa jenis muscle? Okay, very good. Ada dua jenis muscle. Satu muscle nama dia apa? Apa nama longitudinal? Very good. Lagi satu muscle nama dia apa? Circular muscle.
Okay, so kalaulah kita dah tahu muscle dia akan bergerak secara contract dan relax. Okay, faham tak kat situ? So, muscle sama ada dia kecut atau dia kecut atau mengembang. Dia contract or relax cara dia bergerak. Okay. So, kalau satu muscle ni contract, the other muscle kena relax. Itu kena faham konsep dulu. Kalaulah contohnya circular muscle contract, okay, ulang kalau circular muscle contract, longitudinal muscle macam mana? Kalau circular muscle contract, okay, very good. Longitudinal muscle akan relax. So, dia opposing. Okay. Lagi satu, kalau longitudinal muscle contract, circular muscle macam mana? Circular muscle pun relax kan? Okay. So, dia kena opposing. Okay. Bentuk badan ni nanti dulu. Saya nak kamu faham konsep antagonistik. Kita ulang balik. Saya ulang balik. Saya nak kamu fahamkan konsep antagonistically. So, apa maksud antagonistically ni? Apa maksud dia? Okay, opposite. Okay, very good. Opposing. Dia mesti berlawanan. Kalau muscle ni contract, another muscle will relax. And the other way around. Okay, konsep tu saya nak kamu digest dulu. Konsep tu, okay So, saya nak beritahu pasal macam mana bentuk badan dia thin and long dengan thicker and shorter ni. Okay. Dengar tu betul. Kita ingat satu benda je, lepas tu kamu kaitkan dengan dia punya bentuk badan. Okay. So, kalaulah circular muscle contract, okay. Circular muscle tu apa? Yang dia punya muscle dia bentuk ring. Dia pergi bentuk ring tapi the whole body. Okay, itu adalah circular muscle. Circular muscle dia punya arah dia macam ni. Okay. Kalau circular muscle contract, longitudinal muscle relax. Okay, ini kita panggil circular muscle. Okay. So, bila circular muscle contract, maksudnya dia regang, longitudinal muscle relax. So, bila dia relax, dia akan jadi thin and long. Okay, kita tengok gambar sebelah ni. Okay, so ini kamu tengok yang belah kiri Kamu tengok yang belah kiri. So, kalau circular muscle contract, longitudinal muscle dia relax, dia akan menyebabkan badan earthworm kat kawasan tu thin and long. Okay. So, konsep dia circular muscle contract. So, longitudinal muscle relax. So, body become thin and long. So, 3 point tu kena ingat. Okay, bila dia contract, so dia punya jari dia mengecil. Dia punya diameter ni akan mengecil. Tapi ni relax, so dia boleh panjang. Okay, itu adalah untuk long and thin. Okay, tapi kalaulah pula longitudinal muscle ni contract, okay, yang panjang tu, muscle yang memanjang tu yang contract, okay, circular muscle pula relax, so kawasan tu boleh mengembang, okay, so they become thicker and shorter, okay, so dia punya yang ni dia akan jadi shorter dan thicker, maksudnya tebal kat kawasan ni. Boleh tak? Okey tak?
Hello, hello. Macam mana kamu punya komen tentang hal ini? Ya, okey. Saya risau ni. Yasmin, Yasmin. Yasmin, kau cari cacing, lepas tu kau tolong tengok dia punya body dia. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Okay. So, kalau dalam bentuk saya cuba terangkan dalam bentuk pain. Saya cuba terangkan. Saya kena digest. Saya pun sendiri kena digest. Cacing bergerak. Nanti homework kamu tengok macam mana cacing bergerak dalam YouTube. Okay. So, kita ulang. Kalau circular muscle contract, okay, longitudinal muscle, macam mana longitudinal? Longitudinal muscle relax. Okay, so bila dia relax, maksudnya dia punya, bila dia relax, so dia lagi fleksibel ataupun dia boleh memanjang. Okay, so, sebab dia yang otot yang memanjang tu dia relax. Okay, tapi otot yang circular tu dia contract, so dia jadi thin and long. So body become thin and long. Okay, tapi kalaulah circular muscle dia relax dan longitudinal muscle contract. Okay, so sekarang ni yang bahagian circular tu yang relax, so dia boleh mengembang, dia fleksibel dia relax kan, dia relax, so dia punya diameter dia lagi besar sebab dia relax, dia loose. Okay, dia loose. Tapi longitudinal muscle dia contract, dia ketat. Okay, dia meregang. Okay, meregang dengan kecut. Mengecut. Okay, so body become thick and short. Nak ada cacing ni, takutnya cacing nak tengok apa. Waktu dia tengah jalan tu benda dia jadi. Benda ni berlaku serentak. Dia berlaku satu badan ni. So kalau sebahagian badan dia, kat sini sebahagian badan dia relax, yang ni sebahagian badan dia contract. Macam tu lah the other way round. Dia bukannya sekali je satu badan, tak. Dia serentak. So kawasan ni thin and long. So kawasan ni lah circular muscle contract, longitudinal muscle relax. Lepas tu kawasan ni pula dia short and thick. Okay, so kawasan ni je circular muscle dia relax, longitudinal muscle contract. So dia berlaku serentak badan dia. Okay. Okay, so kan kita belajar tadi pasal body fluid kan. Dia punya fluid ni penuh dalam body cavity dia. Okay, so kamu kena tahu juga, kamu kena faham juga macam mana pergerakan liquid ni bila contract or relax muscle ni. Kamu kena tahu kedudukan fluid tu. Okay, macam mana fluid tu move. Okay, so sekarang ni kita nak cerita pasal fluid pula. Tadi kita cerita pasal muscle sahaja. Kita cerita pasal muscle, dia mesti antagonistik. Lepas tu kita belajar pula bentuk badan dia. Kalau muscle dia macam ni, bentuk badan dia macam ni. Okay, itu kita belajar kan. Okay, sekarang ni kita fokus kepada fluid pula. Kita fokus kepada air yang dalam badan dia. Cair dalam badan dia. Okay. So kalau kita tengok ini the antagonistic action ataupun opposite action tadi tu, the antagonistic action of the circular muscle and longitudinal muscle exert hydrostatic pressure on the fluid in the
earthworm body. So maksudnya pergerakan otot sekular dengan otot yang memanjang ni, pergerakan dia yang opposing each other menyebabkan terhasilnya skrin hilang. Farisha skrin hilang, orang lain skrin hilang tak? Okey, orang lain okey. Okey, macam Yasmin cakap, keluar masuk balik. Okey, masuk balik. Okey. So, kita ulang balik. Pergerakan yang berlawanan tu menyebabkan terhasilnya hydrostatic pressure on the fluid. Okay. Okay. When the earth body becomes thinner and longer, the hydrostatic pressure transfer the fluid in its body to the rear end of the body. So bila dia thinner and longer, fluid tu akan keluar daripada kawasan tu. Dia jadi thinner kan? Bila thinner, fluid tu akan keluar. Arah fluid tu adalah keluar daripada kawasan otot tu. When the earthworm body becomes thickened and shortens, the body fluid will transfer to the part. Okay, saya ulang balik. Saya buat perkataan tapi saya akan ulang dari segi gambar. Okay, ni gambar yang sama. Okay, so kalaulah badan dia ni thin and long, liquid akan keluar daripada kawasan tu. Sebab dia tak ada, kawasan dia dah kecil kan. So liquid akan keluar. Sini. Okay. Tapi kalaulah kawasan tu shorten and thick, liquid akan masuk kat kawasan tu. Okay, faham tak ni? Hello. Basically, itu sahajalah cara dia bergerak. Okay, cara dia bergerak. Okay, dia pakai bristle tu, dia pakai kit. Tengah faham kan? Okay. Dia pakai kitai ataupun kiti tadi tu. Okay, untuk grabs the land. Okay, tanah tu. Lepas tu, ada muscle, ada dua jenis muscle. So, kalau dia mesti opposing to each other, antagonistically. Lepas tu, kalau dia circular muscle contract, longitudinal muscle relax, dia akan memanjang. Fluid atas tanah tak ada. Fluid tu dalam badan saja sayang. Itu kalau kat luar dia lembab. Memang kat luar tu dia kena lembab supaya dia boleh bernafas. Itu cerita pernafasan lain. Tapi di fluid tu di dalam badan dia. Sebab dalam badan dia ada body cavity ataupun ada ruang kosong. So liquid ni bergerak dalam ruang-ruang kosong ni. Dia bergerak dari hujung ke hujung. Okey. So kalau kita tengok yang gambar ni. Okey, sekejap Yang ini dalam buku teks Ini dalam buku teks. Okey. Okey, dia bergerak daripada kiri ke kanan tau. Dia gerak daripada kiri ke kanan. Okey, anterior tu maksudnya depan. Anterior. Posterior tu belakang. Okey. So nampak tak ada bulu kecil-kecil ni? Saya besarkan sikit. Bulu kecil-kecil ni kita panggil kitai ataupun kiti. Okey. Okay, so saya baca dulu sini. The earthworm moves with the aid of the contraction and relaxation of the circular and longitudinal muscles that take place antagonistically from the anterior part to the posterior part. Okay, so dia bergerak secara berlawanan muscle tu. Okay. Contraction dengan relaxation of muscle daripada anterior to posterior, daripada depan ke belakang. Pergerakan contraction tu daripada depan ke belakang.
Dia macam wave lah, dia macam wave. Okay. So ini saya dah beritahu, okay, when the longitudinal muscle contract and circular muscle relax, the segment on the body of the earthworm will shorten. So segmen tu kat kawasan yang saya bulatkan ni, okay, saya bulatkan pakai bulatan ni. Okay, kat kawasan ni, segmen ni, shape fill, no fill, lepas tu warna merah, lepas tu tebal. Okay, kat kawasan ni, segmen ni sahaja, longitudinal muscle contract, circular muscle relax. So kawasan ni dia jadi shorten and thickens. Okay. The shete at this segment, okay. So shete dekat sini, dia kena dekat tanah kan? Dekat tanah. So shete aku shete like kitai. Allah, kitty. Bukan shete. Kitty atau kitai, okay. So kitty dekat sini ataupun kitai dekat sini will grip the ground. Dia yang akan cengkam ground tu. Okey tak bahagian ni? Hello kanak-kanak? Tu bulu, tapi bulu tu mencengkam tanah tu. Dia macam menambahkan friction kat tanah. Okey. Lepas tu, at the same time, dekat sini, saya gerakkan bulatan ni. Dekat kawasan ni pula, at the same time, the other segments will become longer and thinner. Okay. This occurs when the circular muscle at this segment contract and the longitudinal muscle relax. So kawasan ni circular muscle contract, longitudinal muscle relax. So dia jadi thin and long. Okay. So dekat kawasan ni, the kitty at these segments will release the grips to allow the body of the worm to lengthen and move forward. So dia angkat. Di kita kat sini tak kena lantai. Okay. So menyebabkan dia boleh move forward. Okay. So kalau tengok ada tak YouTube cerita pasal ni. Sekejap youtube.com. Patutnya saya tak nak. Saya nak suruh kamu tengok sendiri, tapi geram pula kalau tak tengok sekarang. Okay. Farisha, betul The long and thin tu kita itu tak jejak tanah. Betul. Okay. So ini kita search how earthworm move. Okay ni. Okay, nanti kamu tengok video ni Saya letak dekat dalam YouTube. Nak bagi kamu faham. Okay. So basically itu sajalah untuk hari ni. So ada soalan apa-apa tak nak tanya? Sebelum saya tanya soalan kat kamu, ada soalan apa-apa tak? Sharifah. Okay, fluid dalam badan dia ni. Okay, Sharifah tanya, bila body tu thick and short, fluid tu pergi mana? Okay, fluid tu dia akan keluar daripada kawasan tu. So, maksudnya kalau kawasan yang saya bulatkan ni adalah thin and long. So, fluid tu pergi ke depan atau ke belakang. So, dia keluar daripada kawasan thin and long tu. Tapi masih dalam badan dia, betul. Cuma dia masih dalam badan dia, tak keluar. Cuma dia bergerak
kejap ke depan, kejap ke belakang, fluid dia bergerak tau. Kalau thick and short, fluid tu masuk kat kawasan tu. Bila kat kawasan ni pula, okay, fluid tu masuk ke kawasan ni menyebabkan kawasan ni tebal lah, besar. So kalau kamu bayangkan kalau kita bayangkan kalau kita cucuk kat kawasan yang tebal ni, fluid akan keluar dengan banyak. Sebab kawasan tu penuh dengan fluid. Kalau kamu tengok ulat tak? Dia macam bila dia long and short tu, dia macam akan bengkok ke atas. Ulat. So dia macam grabs. Kamu buat kat tangan kamu, buat tapak tangan kamu. Okay, saya buka video jap. Okay, jap Sabar. Okay, buat tangan macam ni. Okay, ulat tu dia gerak macam ni. Tahu tak? Dia gerak. Kat ini adalah thick and short. So dia kena kat cetek dia kena thigh dia kena dekat tanah. So dia gerak macam ni. Macam tu. Faham tak? Dia mengesot. Yes. So kawasan yang long dengan short tu, long dengan thin tu tak kena tanah. So nanti boleh bila dia lepaskan dia akan ke depan lah. Betul. Dia ulang-ulang Safiah. Dia shorter, thicker, lepas tu thin long, lepas tu ulang balik shorter, thicker, lepas tu dia macam dia ulang-ulang. Sebab kalau kita tengok yang ni kat kawasan ni shorter, thicker. Lepas tu ni long dengan thin. Tapi kat sini pula thin long, ni shorter, thicker. Lah, dia ulang benda sama je lah. Macam kita, kalau kita jalan, mula tapak kaki kanan dulu. Lepas tu kaki kiri ke depan. So ulang jadi ke depan lah. Okay. So saya berhenti kat sini dulu. Saya nak kamu digest maklumat. Tengok dalam buku teks daripada PDF tu. Okay, dia tanya, kenapa kita belajar pasal cacing? Itu tanya kepada Allah. Saya pun tak tidak jawab. supaya kita appreciate ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ni. Saya pun tak tengok. Tapi bagi saya anggap tu ilmu. So bila saya tengok ulat tu, saya boleh bayangkan kitai dia, saya boleh bayangkan muscle dia. Okay. Ya Allah. Okay, so kita berhenti kat sini dulu boleh? Okay, so homework kamu ada 2. Satu, baca buku teks dulu, buku surat yang pasal ni. Lepas tu, tengok video yang saya bagi tadi tu. Ataupun video lain yang membantu kamu. Okay, itu saja. Okay, jumpa lagi. Annyeong. Bye.